Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Jadi barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin berkahwin dengannya, maka nilai hijrahnya sebatas kepada apa yang dia berniat hijrah kerananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, IJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita sama-sama saling ingat mengingat, kerana ingat mengingat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi baru berada ataupun masuk bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan niat. Iaitu dalam bahasa Arab dikata babul ikhlas wa ihdarul niyah fi jamil a'mal wal aqwalul barizah wal khafiyah. Iaitu bab ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita dah baca dah tuan-tuan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keikhlasan. Kenapa bab ini diletakkan pada awal bab? Nak kata penting tak penting tuan-tuan, bab ini sangat penting. Ia merupakan salah satu syarat utama dalam penerimaan ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tidak ada keikhlasan di dalam perbuatan ataupun ibadah kita, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Ibadah kita hanya penat dan lelah sahaja. Sebab itu dia salah satu syarat utama untuk ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lah ikhlas. Jadi sebab itulah Imam An-Nawawi meletakkan bab ini pada bab yang pertama, nak bagi tahu kepada kita bahawa ia sangat penting. Seterusnya tuan-tuan, pada malam ini kita barulah masuk hadis yang pertama. Hadis pertama dalam kitab ini iaitu muka surat 34 tuan-tuan, mengikut kitab saya muka surat 34. Dan hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi insya-Allah kita sama-sama menghayati hadis ini. Wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razzaq ibnu Adi ibnu Ka'ab Ibnu Lu'ay Ibnu Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai muttafaqun ala sihhatihi rawahu Imam al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qusairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladaini huma asahul kutub musannaf. Baik. Daripada Amir Mukmin Abu Hafs Umar ibn Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qur ibnu Razak ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Jadi barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang dia ingin berkahwin dengannya, maka nilai hijrahnya sebatas kepada apa yang dia berniat hijrah kerananya. Telah disepakati kesahihan hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ulama hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan seorang lagi Abu Al-Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al-Qusairi Al-Naisaburi. Semoga Allah meredai keduanya dalam kedua kitabnya yang merupakan karya tulis yang paling sahih. Baik. Jadi tuan-tuan, hadis ini adalah hadis pertama dalam kitab ini, iaitu kitab Riyadhus Shalihin, yang diletakkan di awal kitab ataupun awal bab. Dan hadis ini juga tuan-tuan, kalau kita baca balik, ia sangat penting tak penting. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari tuan-tuan, yang mana Imam Bukhari meletakkan hadis pertama di awal bab, di awal kitab beliau adalah hadis ini juga, innamal a'malu binniyat. Sama juga tuan-tuan, ialah Imam Muslim, beliau juga meletakkan hadis ini pada awal kitab beliau, Sahih Muslim. Sebab itulah tuan-tuan, sehingga ulama kata, kalau tidak menyusahkan pembaca, nascaya dia kata, aku mengarang kitab, setiap tajuk itu akan aku letakkan hadis ini pada awal tajuk tersebut. Alah, nak kata apa tuan-tuan? Nak kata pentingnya hadis ini dalam urusan agama kita. Dan sehingga ulama kata tuan-tuan, hadis ini penting tak penting, ia 1/3 daripada ibadah kita. Orang tanya kenapa 1/3 ibadah? Baik tuan-tuan, ibadah ini merangkumi 3 perkara, 3 jenis. Pertama tuan-tuan, ibadah mungkin dia daripada hati, ibadah hati sahaja. Contoh, kita niat nak buat baik tuan-tuan, kita dapat pahala. Kita nampak orang kaya bersedekah, kita niat nak jadi macam dia, kita dapat pahala. Itu dipanggil ibadah melalui qalb, hati. Satu lagi ibadah dipanggil melalui lisan. Lisan maknanya lidah. Contohnya kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun kita beristighfar, ataupun kita membaca Al-Quran dengan lisan. Maka itu juga ibadah. Yang ketiga tuan-tuan, dipanggil ibadah bil a'dha'ul jawarih, dengan anggota tubuh kita. Iaitu contoh kita solat, kita rokok, kita berdiri, kita sujud, kita i'tidal, kita duduk. Itu dipanggil a'dha'ul jawarih. Jadi kesemua ini tuan-tuan adalah melibatkan ibadah. Sebab itulah tuan-tuan, hadis ini ulama kata ia 1/3 daripada agama kita. 1/3 daripada agama tadi. Baik. Hadis ini tuan-tuan datangnya daripada seorang sahabah yang besar, iaitu sahabah, nama beliau Amirul Mukminin. Tuan-tuan, Amirul Mukminin ini ialah kalau kita terjemah, pemimpin kepada orang mukmin.
Pemimpin kepada orang mukmin tuan-tuan itu nisbah kepada khalifah ataupun pemimpin ketika zaman sahabat dahulu. Dan Amirul Mukminin ini tuan-tuan timbul semasa zaman Umar Al-Khattab. Zaman Abu Bakar dia tidak timbul lagi Amirul Mukminin, iaitu pemimpin kaum orang mukmin. Semasa Nabi SAW hidup tuan-tuan, Nabi lah jadi pemimpin. Nabi lah ketua. Setelah Nabi wafat tuan-tuan diganti dengan sahabatnya, iaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Semasa Abu Bakar As-Siddiq naik tuan-tuan, sebab Abu Bakar ni bukan Nabi, jadi orang tak panggil dia Nabi. Orang panggil apa tuan-tuan? Dia panggil Khalifah. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud khalifah? Khalifah ialah pengganti kepada Rasulullah. Sebab itu bila Abu Bakar naik tuan-tuan setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar dipanggil dengan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar meninggal wafat, naik khalifah yang kedua itu Umar Al-Khattab. Bila naik tuan-tuan, Umar ni seorang yang bijak tuan-tuan. Jadi bila naik, orang panggil agak panjang. Ya Khalifatul Rasulillah. Wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Maknanya panjang. Jadi Umar ni tuan-tuan difikir, kalau lepas aku ni nanti naik lagi 2-3 orang, panjang tuan-tuan. Ya Khalifatir Rasul. Panjang tuan-tuan. Suatu hari tuan-tuan, ada seorang sahabat memanggil Umar ini dengan Ya Amirul Mukminin. Wahai pemimpin orang Islam. Umar kata, bagus nih panggilan ini. Maknanya ini sesuai. Nak kata khalifah, nanti orang meninggal, orang wafat, nanti nak panggil Ya Khalifah sampai bila nak habis. Jadi dia pun menggunakan perkataan ataupun istilah ini, Amirul Mukminin, iaitu pemimpin kepada kaum orang mukmin. Semenjak hari itulah tuan-tuan, maka digunakan orang yang mengetuai negara ataupun ketua ketika itu, maka digelar sebagai Amirul Mukmin. Dan tuan-tuan seterusnya Abi Hafsin. Abi Hafsin ini tuan-tuan dipanggil kunyah dalam bahasa Arab. Kunyah gelaran. Kunyah ni gelaran tuan-tuan. Abi Hafsin maknanya bapa singa. Bapa Abi ialah bapa, Hafs ialah singa, bapa singa. Orang Arab tuan-tuan, dia beri gelaran sesuai dengan sifat dan ciri dia. Kenapa Umar ini digelar sebagai Abi Hafs? Antaranya dia orang kata namanya anaknya Hafsah. Hafsah tu anak perempuan lah. Baik. Tetapi yang biasa kita dengar tuan-tuan, apa dia? Digelar sebagai bapa singa ni kerana Umar ni tuan-tuan ma'ruf, terkenal dengan kebikinannya. Dia garang tuan-tuan, garang. Sehingga semasa dia jadi khalifah tuan-tuan, ketika itu kerajaan yang terkuat masa itu ialah Rom dan Yunani. Raja Rom tuan-tuan pernah dikatakan semasa dia berada di atas singgasananya menggigil-gigil. Sehingga menteri penasihat ditanya, wahai tuanku sakit ke, demam ke? Lalu Raja Rom tadi kata, tak. Kenapa kamu tanya aku demam ke tak demam? Yalah, dari sejak tadi kami melihat tuanku menggigil-gigil tubuh. Macam orang demam panas nak, sejuk tu. Lalu dikatakan raja ni sebut, dia kata, aku tidak demam. Tetapi aku merasa risau, takut. Dengar-dengar Umar nak datang ke negara kita. Tuan-tuan, dengar Umar saja. Masa tu orang tak kenal pun muka Umar macam mana. Ni Umar. Sebab itu tuan-tuan, semasa permulaan Islam ini bergerak secara sirri, secara rahsia. Sebab masa tu tak ramai lagi. Hanya orang-orang yang rapat dengan Nabi sahaja yang Nabi berdakwah. Antara isterinya dan sebagainya. Jadi ketika itu dakwah Nabi secara secara rahsia tuan-tuan. Kenapa? Takut bila ditangkap mereka akan membunuh. Jadi ketika itu Nabi masih lagi tidak ramai pengikutnya, maka
ketika itu dakwahnya secara terbatas, secara rahsia. Tetapi tuan-tuan, setelah Umar Al-Khattab masuk Islam, memeluk Islam, dan ketika itulah baru orang Islam boleh menunjukkan muka dan solat di depan Kaabah. Setelah Umar masuk Islam. Bila Umar masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kita perlu beramal secara rahsia? Bukankah kita berada alal haq? Bukankah kita berada di atas kebenaran? Nabi kata, ya Umar, kita memang berada di atas kebenaran. Cuma ketika ini kita masih lagi belum ada kuasa, belum ada kemampuan. Akhir sekali tuan-tuan, Umar minta izin agar disebarkan dakwah ini di serata Mekah ketika itu. Maka terlahirlah dua kumpulan yang diketuai oleh dua orang tokoh yang hebat. Iaitu yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Sayyidina Hamzah. Maka tuan-tuan tersebarlah tuan-tuan mengucap, nak kata menyebarkan Islam secara terang-terangan. Jadi nak cerita bahawa bermulanya Umar tuan-tuan Islam, maka ketikalah Islam sudah nampak cahaya di sana. Baik. Dan Umar ini tuan-tuan, seperti mana yang digelar sebagai Abi Hafs itu bapa singa. Nak kata dia garang tuan-tuan. Garang tak garang juga, kita pernah baca sirah. Semasa orang lain berhijrah ke Madinah, secara sirri, secara rahsia. Nabi sendiri dengan Abu Bakar secara rahsia. Sahabat-sahabat lain yang telah berhijrah awal secara rahsia tuan-tuan. Umar tuan-tuan sebaliknya. Umar malah mengisytiharkan. Pergi depan Kaabah tuan-tuan, dia panggil, wahai kaum Quraisy, dengar sini. Ni Umar Al-Khattab. Hari ini aku nak berhijrah. Jadi siapa yang nak melihat anak dia jadi yatim, istrinya jadi janda, tolong sekat aku di depan sana. Tuan-tuan, ni Umar. Seorang dia tuan-tuan. Tu dia tak ada seorang pun nak pergi sekat tuan-tuan, ni Umar. Sebab itu tuan-tuan, orang semasa berhijrah dahulu, ramai sahabat yang telah berhijrah tetapi mereka secara sirri, secara rahsia. Dan Nabi juga tuan-tuan beberapa hari duduk sembunyi di dalam gua. Supaya apa? Supaya tidak ditangkap oleh kaum Quraisy. Sebab ketika itu mereka nak bunuh Nabi SAW. Sebaliknya Umar, tidak tuan-tuan. Dia mengisytiharkan pula. Malah dikatakan tidak ada seorang pun yang menghalang Umar daripada berhijrah. Ni Umar. Dan Umar ini tuan-tuan, saya pernah banyak kali cerita yang mana Nabi mengagumi dia. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Lau kana ba'di Nabi lakana Umar." Nabi kata, sekiranya selepas aku ini ada lagi seorang Nabi, nescaya Nabi itu adalah Umar. Luar biasa Umar. Nabi kata, kalau ada lagi selepas aku ini seorang Nabi, maknanya tuan-tuan tak ada Nabi. Dalam hadis lain Nabi sebut, ana khatamul anbiya. Aku adalah penamat, penghabis segala para Nabi. Maknanya selepas Nabi Muhammad tuan-tuan, tidak ada lagi Nabi. Kalau ada orang mendakwa Rasul Melayu, Nabi Melayu tuan-tuan, jangan percaya itu sesat. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi nak puji Umar tuan-tuan. Nabi kata, "Lau kana ba'di Nabi lakana Umar." Sekiranya selepas aku ini ada lagi seorang Nabi, nescaya Nabi itu adalah Umar. Tapi bukan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ulama kata Umar ini pandangannya dinampak ke depan. Sehingga dikatakan tuan-tuan, antaranya lebih kurang 20 pandangan Umar bertepatan dengan Al-Quran. Bertepatan dengan Al-Quran. Maknanya Umar memberi suatu pandangan, lalu ayat Al-Quran pun turun menyokong pandangan Umar. Antara yang biasa kita sebut, tuan-tuan, iaitu makam Ibrahim. Tuan-tuan, bila sebut makam Ibrahim ni jangan salah kita faham. Makam Ibrahim itu kesan tapak kaki Nabi Ibrahim yang diletak dalam balang kaca tu, yang kita tawaf tu, depan-depan selepas rukun Hajar Aswad tuan-tuan, ada satu balang kaca yang berwarna emas. Dalam itu tuan-tuan nampak tapak kaki, kesan tapak kaki itu dipanggil makam Ibrahim. Jangan salah faham orang kata makam Ibrahim tu kubur tu, bukan. Makam Ibrahim ialah kesan tapak kaki Nabi Ibrahim yang diletak dalam balang tu. Dulu tuan-tuan tempat itu tempat biasa, tidak ada apa-apa. Lalu Umar tuan-tuan dia kata, alangkah bagusnya sekiranya tapak kaki ini, makam Ibrahim ini dijadikan tempat solat. Dia memberi suatu pandangan.
Tuan-tuan, tak lama kemudian turunlah ayat Al-Quran menyokong pandangan Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Allah kata, jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat kalian. Tuan-tuan, sampai hari ini, selepas kita tawaf, tuan-tuan, kita disunatkan solat di belakang makam Ibrahim. Selepas kita tawaf, tuan-tuan, kita disunatkan solat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau dalam kursus haji saya ataupun umrah saya nasihatkan, memang tuan-tuan sunat kita solat di belakang makam Ibrahim. Tetapi janganlah nampak orang ramai tengah tawaf pun kita memang solat betul-betul di belakang makam Ibrahim, tuan-tuan. Mati syahid awal, tuan-tuan. Lah, sebab itu dipanggil laluan orang tawaf, tuan-tuan. Sebab Hajar Aswad depan dia memang dia betul-betul duduk tengah-tengah jalan, tuan-tuan. Kalau musim haji, tuan-tuan, memang jam kat situ. Sebab orang tengah lalu, tiba-tiba ada blok besar, tuan-tuan. Jadi mereka terpaksa mengelak ke kiri atau ke kanan. Yang paling dahsyat, tuan-tuan, ada orang, saya ingat lagi, mungkin daripada Nigeria, Afrika. Lepas dia tawaf, tuan-tuan, dia betul-betul solat di belakang makam Ibrahim. Betul-betul belakang makam Ibrahim. Masa tu, tuan-tuan, musim haji. Musim haji. Jadi ramai orang. Jadi ketika itu, pasal jam teruk sangat ni. Rupa-rupanya ada Afrika ni, mat Afrika ni, dia solat betul-betul di makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Jadi jam, tuan-tuan. 1 jam orang nampak, sudah. Nak pusing ke kanan tak boleh, nak ke kiri tak boleh, tuan-tuan. Sebab jam ni. Jadi terpaksa bijaklah dia. Terpaksa melangkah, tuan-tuan. Masa tu disujud. Kebetulan, tuan-tuan, polis yang jaga Hajar Aswad. Dia jaga kan, dia duduk atas, dia pegang tali, dia tengok. Nampak, dia terus keluar daripada situ, tuan-tuan. Dia campak Nigeria ni keluar, tuan-tuan. Tak kira kau solat ke tak solat, dicampak, tuan-tuan, dengan sujud pula. Haram. Kenapa haram, tuan-tuan? Sebab dia membahayakan nyawanya. Ketika itu dia solat, bukan solat fardu, solat sunat je pun. Jadi bila solat sunat bertembung dengan nyawa, tuan-tuan, hendaklah didahulukan nyawa dulu. Nyawa itu lebih penting. Jadi polis tadi campak dia terus, tuan-tuan. Tak boleh. Jadi selalu saya nasihat, tuan-tuan, sekiranya kalau kita lepas tawaf, tuan-tuan, nampak makam Ibrahim kat situ, kalau tak ada orang, bolehlah kita solat belakang. Tapi biasanya ada. Jadi cari belakang lagi. Belakang. Sampai kita rasa selamat dan tidak mengganggu laluan orang tawaf. Barulah kita solat kat situ. Jadi, tuan-tuan, kat dulunya, di belakang makam Ibrahim ni tidak ada apa-apa. Tetapi setelah Umar Al-Khattab memberi suatu cadangan, maka Allah turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan banyak lagi, tuan-tuan, pandangan Umar yang bertepatan dengan Al-Quran. Nih Umar Al-Khattab. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, Umar kata qala sami'tu. Sami'tu, tuan-tuan, kalau hadis ni, aku sendiri mendengar daripada Nabi. Bukan dengar daripada orang lain, tidak. Tetapi dia sendiri mendengar daripada mulut Nabi SAW. Itu sami'tu Rasulullah SAW. Umar kata, aku sendiri yang mendengar daripada Nabi SAW bersabda. Qala yakul. Tuan-tuan, dalam perkataan bahasa Arab, qala berfirman, qala bersabda, qala juga berkata-kata, qala juga bertetah, tuan-tuan. Cuma bahasa kita dipanggil kesantunan bahasa. Tahu tak? Kalau raja dipanggil bertitah. Kalau orang awam berkata. Kalau Nabi bersabda. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi kalau kita nak menisbahkan Allah berkata-kata, mesti kata berfirman. Kalau kita nak nisbahkan Nabi berkata, bersabda. Jadi ini antara kesantunan. Tapi dalam bahasa Arab, yakul sama saja. Berkata. Makna yang sama. Baik. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Maknanya, tuan-tuan, setiap amalan itu perlu kepada niat. Setiap ibadah itu perlu kepada niat. Apa maksud niat, orang tanya? Tuan-tuan, niat itu ulama sebut itu al-niyah qasru syai' muqtarinan bi fi'li. Yang disebutkan niat itu, tuan-tuan, ialah qasru syai' muqtarinan bi fi'li. Kehendak kita melakukan suatu perkara diikuti dengan perbuatan. Itu namanya niat. Maknanya niat apa yang kita nak buat, tuan-tuan, itu niat. Dan niat ini, tuan-tuan, dipanggil mahal luha, iaitu tempatnya, tuan-tuan, di hati. Dan tidak ada seorang pun tahu niat kita, tuan-tuan. Itu namanya niat. Jadi, tuan-tuan, niat itu ialah
yang mana disebut para alim ulama, iaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kehendak melakukan suatu perkara disertai dengan perbuatan. Itu maksudnya, maksud niat. Baik. Cuma tuan-tuan saya bawa beberapa makna menurut bahasa kita. Dia kata niat itu adalah mengarah diri kepada suatu perbuatan. Maknanya kita mengarah diri kita melakukan suatu perbuatan, itulah niat. Pergerakan tadi. Baik. Manakala menurut dewan, tuan-tuan, menurut dewan bahasa kita, dia kata niat adalah maksud atau tujuan sesuatu perbuatan. Makna niat itu, tuan-tuan, tujuan ataupun maksud kehendak melakukan suatu perbuatan. Jadi tuan-tuan, saya ambil pandangan kata Imam An-Nawawi. Apa maksud niat? Niat menurut Imam An-Nawawi, dia kata an-niyatu azmul qalbi ala amali fardi au ghairi. Dia kata niat adalah keazaman, tekad di dalam hati di atas setiap perkara yang fardu dan selain daripadanya, itu selain fardu. Maknanya setiap perbuatan yang kita nak melakukannya, tuan-tuan, memerlukan niat. Itu namanya niat. Dan telah berkata Ibnu Abidin, dia kata qasdul ta'ah wa taqarrubu ila Allah Ta'ala fi ijadil fi'li. Yang dikatakan niat itu, dia kata ialah niat adalah tujuan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan. Maknanya bila disebut niat, tuan-tuan, kita nak melakukan suatu ketaatan dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada ulama kata, tuan-tuan, niat dengan ikhlas itu bimakna wahid. Makna yang sama. Di dalam hadis ini Nabi kata innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu berhajatkan kepada niat. Ulama kata niat ini maknanya sama dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ikhlas. Jadi ada ulama kata niat dan ikhlas itu maknanya sama saja, bimakna wahid. Baik. Tuan-tuan, apa fungsi niat, tuan-tuan? Dia ada banyak, tuan-tuan. Fungsi niat, tuan-tuan, antaranya ialah dapat membezakan ibadah daripada ibadah yang lain. Apa maksudnya? Tuan-tuan, niat ini, tuan-tuan, dari segi hukum fiqah, fungsinya ialah dapat membezakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, kita nak solat tadi. Solat sunat ke solat fardu? Mana? Solat maghrib ke solat isyak? Sebab itu memerlukan niat supaya kita lebih fokus. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, niat ini juga dapat membezakan di antara ibadah dengan adat. Niat ini, tuan-tuan, dapat membezakan di antara ibadah dengan adat. Apa maksud ibadah? Apa maksud adat? Baik. Bila sebut ibadah, tuan-tuan, kita akan diberi ganjaran pahala. Akan diberi pahala. Sebaliknya kalau sebut adat, tuan-tuan, dia tidak dapat pahala. Contoh, tuan-tuan, contoh. Kita mandi, tuan-tuan. Semua orang mandi. Orang Islam mandi, orang kafir mandi, orang baik, orang jahat mandi, semua mandi, tuan-tuan. Cuma mandi, tuan-tuan, sama ada dia ibadah ataupun adat. Bila sebut adat, dia tidak dapat pahala. Bila sebut ibadah, dia dapat pahala. Baik. Contoh, pada hari Jumaat, tuan-tuan, si Ahmad dengan si Ali, tuan-tuan, dua-dua mandi dalam bilik air yang sama dan kedua-duanya nak menuju ke masjid, nak solat Jumaat. Cuma si Ahmad tadi, tuan-tuan, si Ali tadi, dia niat, dia mandi sunat hari Jumaat. Maknanya bila dia niat niat mandi sunat hari Jumaat, tuan-tuan, dia dapat pahala. Sebab dia kira sebagai mandi ibadah. Manakala seorang lagi, tuan-tuan, dia tak niat pun. Dia hanya nak pergi masjid saja. Dia mandi seperti mana biasa adat dia nak membersihkan kotoran, bau-bau yang tidak elok, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, walaupun dia pergi masjid solat Jumaat, dia tidak dapat pahala mandi dia tadi. Sebab apa? Dia anggap sebagai adat. Sebagai adat, bukan ibadah. Sebab itulah, tuan-tuan, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau memuji orang Islam. Setiap gerak-geri tingkah lakunya akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Dengan syarat mesti ada niat. Contoh, tuan-tuan, setiap hari kita keluar daripada rumah kita mencari nafkah. Mencari nafkah. Kita pergi kerja, tuan-tuan. Nak dapat pahala, tuan-tuan, niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan, ibadat kita dianggap sebagai pekerjaan kita sebagai ibadah. Sebaliknya orang keluar daripada rumah, tuan-tuan, keluar pergi kerja macam biasa, itu adat. Maka bila sebut adat, dia tidak dapat apa-apa. Sebab itu Imam Al-Ghazali sebut
Orang Islam ni bagus tak bagus tuan-tuan, setiap gerak geri dia, setiap tindak tanduknya mendapat pahala dengan syarat dia niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar daripada rumah kita niat, ya Allah, aku nak cari rezeki yang halal untuk isteri, anak-anak aku. Tuan-tuan, kita keluar sampai kita balik tuan-tuan, kita dianggap sebagai melaksanakan ibadah, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Berbeza orang naik motor keluar daripada rumah, daripada keluar pagi balik petang tuan-tuan, dia tak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab dia tidak ada niat tadi. Itu menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Baik. Sebab itu tuan-tuan, ibadah ini dapat membezakan di antara adat dengan ibadah. Adat dan ibadah. Baik. Dan tuan-tuan, dalam hadis ini juga timbullah satu kaedah, dipanggil kaedah qawaid fiqhiyah, al-umur bimaqasidaha. Setiap perkara itu berdasarkan nilai tujuannya. Maknanya setiap perkara itu berdasarkan kepada niat seseorang. Baik. Sebab itu datanglah timbul beberapa kaedah yang datangnya daripada hadis ini. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi kata innamal a'malu binniyat, iaitu sesungguhnya setiap amalan itu berhajatkan kepada niat. Maknanya tuan-tuan, setiap perbuatan kita pastikan ada niat. Itu yang melibatkan ibadah, Dan niat ini tuan-tuan, hukum asalnya dia berada di dalam hati. Seperti mana saya ulang tadi, dia tidak ada seorang pun yang mengetahui niat kita. Lepas tu orang tanya, Ustaz, macam mana kita talafuz? Talafuz niyah. Kita pernah dengar talafuz niyah, maknanya melafazkan niat. Contoh kita solat tadi, usalli fardul maghrib salasah, dah. Itu dia panggil talafuz niyah. Talafuz tuan-tuan lafaz. Dalam kalau kita belajar kitab fiqh tuan-tuan, antaranya bidayatul mujtahid wal nihayatul muqtasid. Kitab dipanggil kitab fiqh yang di dalam kitab tersebut lebih pada 20 mazhab tuan-tuan dimuat dalam kitab tersebut. Mazhab lain tuan-tuan, dia tidak meletakkan talafuz niyah dalam solat. Contohnya Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i. Mereka niat dalam hati. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan digalakkan dan disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi tuan-tuan, kitab Jawi yang panjang tuan-tuan. Dekat 26 jilid kot. Berapa panjang tuan-tuan. Saya mengajar kitab tu. Saya juga mengajar kitab Bahrul Mazi. Dan kitab ini tuan-tuan, walaupun dia bahasa Jawi kita, tetapi dicetak dan dijual di negara Arab tuan-tuan. Pelik tak pelik? Kitab Jawi tuan-tuan, tetapi dijual di negara Arab. Masa saya sampai negara Arab tuan-tuan, saja nak cari. Saya tanya penjual kitab. Sebab dekat universiti saya setahun sekali dia buat pameran kitab, dipanggil Ma'rad Kitab. Jadi saya tanya beberapa tempat, tak ada. Tiba-tiba satu tempat saya tanya, ya Muhammad, ma'alash, indaka kitab Bahrul Mazi? Dia kata, ana maujud. Indi maujud. Dia kata, indi ada. Saya terkejut tuan-tuan, sebab kitab Bahrul Mazi ni kitab pengajian kita di pondok sana. Jawi lama tuan-tuan, Jawi lama. Lalu saya tanya lah, sahih indaka kitab Bahrul Mazi? Naam indi. Kam turid, dia kata, mu nak berapa? Dah. Saya kata, aku nak satu maknanya satu set dia lah. Satu set dia 20 jilid lebih, tak ingat tuan-tuan. Nak kata panjang tuan-tuan. Semuanya ditulis dalam Jawi. Baik. Saya pun beli tuan-tuan, beli. Penjual tadi kata, ma'alash, dia bila buka-buka kata, boleh tak uridu an aqra hadzal kitab? Dia kata, boleh tak aku nak baca? Dia jual kitab tapi dia tak pernah baca kitab ni tuan-tuan. Saya kata, silakan faddal. Masa nak baca tu dia baca. Tuan-tuan, kalau kita pernah baca kitab Bahrul Mazi, atasnya matan hadis yang kita baca ni, An Amirul Mu'minin tuan-tuan, matan hadis. Maknanya bahasa Arab. Terjemahannya semua bahasa Melayu, tulisan Jawi lama. Dia baca hadis tu lepas, bila baca sampai bawah, Ashhadu, dia kata. Dia tak boleh baca tuan-tuan. Padahal tulisan yang sama, bahasa Arab dan Jawi sama je tuan-tuan. Sebab Arab pun tak ada baris. Arab tak ada baris tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab memang tak ada baris. Yang dibariskan itu supaya orang ajam, orang yang macam kita ni, orang asing daripada orang Arab boleh baca. Ikutkan Arab tuan-tuan, dia tidak ada baris. Jadi tuan-tuan dia kata, Aish hadha kitab. Wallahi ma astati an aqra hadha. Dia kata, kitab apa ni? Dia kata. Saya kata, kenapa? Dia kata, wallahi ma astati an aqra hadha kitab.
Dia kata, wallahi demi Allah, aku tak mampu nak baca kitab ini. Mana nak mampu? Ini bahasa Melayu kan. Saya gurau kena, mu ni belajar ke tak? Dia kata, aku belajar lah. Kitab ni aku boleh baca, kitab ni aku tak boleh baca. Akhir sekali kata, ma'alash ya Muhammad, hadzal kitab laisa bil lughatan al-arabiyyah walakin bil lughatan malayuyyah. Ni bahasa ni, kitab ni bukan bahasa Arab tetapi bahasa Melayu. Dia kata, wallahi ajaib marrah. Ajaib maknanya pelik sungguh, hairan. Nak kata tuan-tuan, kitab ini dijual di negara Arab. Baik. Di dalam Bahrul Mazi tuan-tuan disebut yang mana innamal a'malu binniyat ini ialah berkaitan dengan niat tadi tuan-tuan, niat solat tadi. Contoh talaffuz. Dalam Bahrul Mazi disebut tuan-tuan, digalakkan, mazhab Syafi'i digalakkan kita talaffuz, melafazkan niat supaya memudahkan, membuka jalan kepada niat, menyenangkan niat. Seumpama disebut dalam kitab Bahrul Mazi, seumpama kita masuk dalam hutan, seorang yang pegang parang tuan-tuan, dia masuk tuan-tuan, dia tebang pokok-pokok, jadi senang dia nak lalu. Seorang lagi yang masuk dalam hutan tak bawa parang tuan-tuan, jadi mungkin dia terlekat dekat baju ke duri dan sebagainya. Itu dalam kitab Bahrul Mazi disebut tuan-tuan, supaya memudahkan orang yang niat. Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, dekat negara Arab dia tidak ada niat macam ni. Contoh dia, saya biasa bawa jemaah haji ataupun umrah tuan-tuan, ada orang datang, ustaz, orang Arab ni solat tak sah lah ustaz. Saya kata, kenapa tak sah tiba-tiba ni? Yalah, dia orang tak niat ustaz. Saya kata, macam mana haji tahu dia niat dia? Sebab orang Arab tuan-tuan, orang tengah solat Allahu Akbar, dia datang tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita kan usalli dulu, usalli fardul isya arba'a raka'ah kan. Dia Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukan dia tak niat, dia niat tuan-tuan. Niat itu sepintas selalu. Kalau kita takbir Allah, saya tekan butang stop tuan-tuan, saya tanya, Haji tengah buat apa tu, tengah angkat tangan tu? Dia kata, saya tengah solat ustaz. Saya tanya dia lagi, solat apa? Solat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Tuan-tuan, itulah niat dia. Itu niat. Niat itu tuan sepintas selalu, benda yang senang nak kita buat. Tapi kalau dia takbir Allahu Akbar, saya tanya, buat apa angkat tangan? Entahlah tuan-tuan, entahlah ustaz, tiba-tiba saya dah angkat tangan. Memang dia tak ada niat tuan-tuan. Contoh saya tanya tuan-tuan sekarang, tuan-tuan buat apa kat sini? Ustaz, kami datang solat maghrib, lepas tu dengar kuliah, lepas tu nak menunggu solat isyak. Itu niat tuan-tuan. Tapi kalau saya tanya, buat apa kat sini? Entahlah ustaz, tiba-tiba saya ada kat sini. Memang tak ada niat tuan-tuan. Niat ialah kehendak kita melakukan suatu perkara. Sehingga kalau kita belajar dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah tuan-tuan, niat dia bila tuan-tuan? Niat salat dia semasa ambil wuduk. Terkejut saya belajar tuan-tuan. Masa kita ambil wuduk tuan-tuan, dah dianggap niat salat tuan-tuan. Pandangan Abu Hanifah kenapa? Sebab dia kata, kita biasanya ambil wuduk untuk apa? Ambil wuduk untuk salat lah. Sebab itu niat salat dia tuan-tuan bermula daripada ambil wuduk tadi. Itu pandangan Abu Hanifah. Jadi pandangan Abu Hanifah, Malik berbeza. Cuma saya nak sebut bahawa dia ada dalam mazhab kita, dia panggil talaffuz bin niat, iaitu melafazkan niat supaya memudahkan laluan untuk niat. Cuma jangan kita pergi negara Arab, kita kata, Tok Syekh ni tak sah solat. Saya tanya kenapa? Sebab dia tak niat. Macam mana boleh tahu niat tuan-tuan? Sebab niat ni tuan-tuan benda yang sirri, benda yang berada di dalam hati. Sebab itu kita tak tahu siapa niat betul, siapa niat salah. Cuma dalam mazhab kita digalakkan kita talaffuz niat. Cuma kadang-kadang masalah juga tuan-tuan, bila saya belajar pondok dulu, dia bila sebut talaffuz tuan-tuan, ada orang dia panggil ragu-ragu, dia panggil syak tuan-tuan. Dia usalli Allah, tak jadi tuan-tuan. Tak? Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang yang ni tuan-tuan, sampai kita tak khusyuk solat tuan-tuan. Dah datang lambat sikit, kita dah Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita baca dah. Dia salli Allah, tak jadi. Lepas tu dia tengok muka kita tuan-tuan. Kita pun rasa, dia ni pelik sangat ni tuan-tuan. Tapi yang peliknya tuan-tuan, bila imam nak rokok, Allahu Akbar, boleh pula dia niat tuan-tuan, boleh rokok pula tuan-tuan. Tuan-tuan, satu saja Tok Guru saya kata, jangan kita membuka ruang kepada syak, kepada was-was. Kita buka sekali tuan-tuan, esok dia datang 2 kali. Kita buka lagi, dia datang 20 kali ganda tuan-tuan. Itu dia. Sebab itu ada orang Allah setiap kali takbir tuan-tuan, dia takkan takbir sekali saja, dia takbir berkali-kali. Sampai imam nak rokok baru dia dapat takbir. Kenapa? Tanya dia, tak masuk niatlah ustaz. Sedangkan ulama kata tuan-tuan, niatlah ibadah yang paling senang. Paling senang.
Sehingga ulama kata tuan-tuan, lau kallafnallahu amalan bila niyah lakana min taklif ma la yutaq. Ulama kata sekiranya Allah mewajibkan kita melakukan suatu amalan tanpa niat, nescaya kita tak mampu. Sebab niat itu tuan-tuan macam kehendak kita. Contoh kita nak pergi makan nasi. Tak? Kita pergi masak nasi dulu, kita sedia basuh pinggan, kita basuh. Tu niat kita tuan-tuan. Itu dipanggil niat. Kehendak kita melakukan suatu perkara. Sebab itu ulama kata, lau kallafnallahu amalan bila niat. Sekiranya Allah mewajibkan, memfardukan suatu amalan, suatu ibadah tanpa niat, nescaya kita tak mampu nak buat. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila kita nak buat suatu perkara, mesti dimulai dengan niat. Dengan niat. Baik. Macam kita nak datang sini tuan-tuan. Masa kita keluar daripada ofis kita dah niat dah tuan-tuan. Aku nak sempat juga pergi solat maghrib berjemaah di masjid, betul tak? Sebab itu kita dah sampai rumah, kita tak duduk kat depan TV, kita terus pergi mandi, kita siap-siap. Kenapa tuan-tuan? Sebab sudah ada niat qasdu, iaitu kehendak kita melakukan suatu perkara. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Nabi kata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap Nabi sebut, sesungguhnya bagi setiap orang itu adalah apa yang diniatkan. Maknanya apa-apa yang kita niat, itulah yang kita akan dapat pahala nanti. Baik, Nabi nak bagi tahu lagi. Dan Nabi kata, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Rasul. Ini semasa berhijrah tuan-tuan. Hijrah itu adalah ibadah. Perintah yang Allah suruh pada para sahabat dan Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi siapa berhijrah kerana Allah tuan-tuan, ibadah. Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat apa yang dia niatkan tadi. Maknanya dia dapat pahala. Nabi sebut lagi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau Nabi sebut awim ra'atin yang kiuha, ataupun dia berhijrah kerana seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan tadi. Maknanya kalau diniat kerana habuan dunia, dia dapat dunia atau tidak. Kalau diniat kerana seorang wanita, maka mungkin dia dapat wanita atau tidak. Tuan-tuan, hadis ini dia panggil wurudul hadis. Kalau dalam tafsir dipanggil asbabul nuzul, sebab apa ayat itu diturunkan. Kalau hadis dia tak sebab asbabul nuzul, dipanggil wurudul hadis, sebab apa hadis ini diucapkan. Tuan-tuan, dikatakan seorang wanita bernama Ummu Qais. Tuan-tuan, dia nak berhijrah. Seorang lelaki meminang dia. Perempuan tadi, kalau you nak kahwin dengan I, bahasa kita tuan-tuan. Kalau awak nak kahwin dengan saya, awak kena berhijrah, sebab saya nak berhijrah ke sana. Lelaki ni tuan-tuan asalnya tak nak berhijrah. Tiba-tiba tunang dia nak berhijrah, dia kata kalau you nak kahwin dengan I, you kena berhijrah lah. Itu syarat baru you boleh kahwin dengan I. Jadi lelaki yang tadi tak ada niat nak berhijrah, tiba-tiba nak niat berhijrah. Sebab itu Nabi kata, siapa yang berhijrah kerana seorang wanita ataupun kerana ingin menikahi seorang wanita, maka dia dapat apa yang diniatkan tadi. Baik. Tuan-tuan, apa maksud dalam hadis ini? Hadis ini sangat besar di dalam ibadah kita. Siapa niat kerana Allah, tuan-tuan, dia akan dapat ganjaran daripada Allah. Tetapi dia niat kerana habuan dunia, tuan-tuan, maka ingat dunia saja yang dapat ataupun tidak dapat. Saya ingat kata-kata Datuk Dr. Ismail Kamus. Beliau kata apa, tuan-tuan? Niat ini, tuan-tuan, seumpama kita tanam padi. Bila kita tanam padi, tuan-tuan, lalang pun akan tumbuh. Tahu tak? Kita tanam padi, tiba-tiba lalang yang kita tanam pun tumbuh. Siapa niat ikhlas kerana Allah, tuan-tuan, seumpama dia tanam padi, lalang pun akan tumbuh. Apa maksudnya? Kalau dibuat suatu kerana Allah, ganjaran pahala Allah akan bagi dan habuan dunia pun akan ikut dia. Sebaliknya, siapa yang hanya niat kerana dunia saja, maka seumpama orang yang tanam lalang, tuan-tuan. Tahu tak? Tanam lalang dia tidak akan tumbuh padi, tuan-tuan. Tanam lalang dia tidak akan tumbuh padi. Tapi siapa yang tanam padi, lalang pun akan tumbuh bersama padi tadi. Maksudnya apa, tuan-tuan? Buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya dunia akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita niat semata-mata kerana dunia, tuan-tuan, dunia itu mungkin kita dapat, mungkin tidak dapat. Ganjaran Allah langsung tidak dapat. Jadi lebih baik kita niat kerana Allah. Insya-Allah kedua-duanya kita dapat. Itu pandangan Datuk Dr. Ismail Kamus. Baik. Jadi rasa loceng pun dah berbunyi. Saya rasa setakat ini saja. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.